Okay, amin, amin ya rabbal alamin. Saya akan share screen saya. Kalau tak nampak beritahu Okey, nampak tak saya punya screen? Nampak. Nampak Okey, sekejap. Saya besarkan saya punya screen. Besar. Okey, dah nampak? Nampak jelas tak? Business model canvas. Nampak. Okey, nampak tak gambar saya cari gambar ni terbaik mungkin gambar kepala, gambar otak ni semua. Otak. Dengan gambar kotak-kotak di sini. Nampak. Okey, kalau tu perempuan sedar, ada tak yang pernah duduk rehat-rehat and then perempuan terfikir ada idea bisnes? Pernah tak berlaku? Banyak kali. Okey, bagi yang pernah, alhamdulillah lah. Bagi yang tak pernah pun tak apa. Itu normal pada orang yang menjadi usahawan ni. Kadang-kadang kita duduk saja tentang sembang-sembang kan bagus juga kalau aku jual air kat depan padang permainan ni kan. Budak-budak ramai, jual aiskrim ke. Tapi the idea is an idea lah kalau kita tak buat tindakan. Jadi yang kita nak structurekan idea kita itu into the canvas sebelah kotak-kotak ni. Yang terstrukturkan jadikan sebagai satu idea perniagaan yang jelas. Puan Mariani tengah masak ke apa? Sedang berniaga. Okey, tengok pakai apron tu. Ya. Okey. Ini apa yang saya dah cari tadi yang paling mudah. Okey, business model canvas ni ialah kaedah yang kita gunakan untuk membantu usahawan dia nak memahami perniagaan secara berstruktur. Okey. Ini kita menggunakan BMC untuk aturkan kita punya strategi asas perniagaan kita dan kita nak bagi gambaran yang sangat jelas pada apa yang kita nak buat. Okey, ini kita kena lakarkan BMC dan seterusnya kita ada carta visual yang ada 9 elemen tu lah. Okey, siapa yang pernah buat business plan sebelum ni? Rancangan perniagaan. Entah yang pernah buat rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan tu itu adalah satu dokumen yang sangat tebal. Bayangkan dalam rancangan perniagaan tu kita nak transfer semua info dalam rancangan perniagaan tu dalam satu bentuk canvas yang satu page je. Dia summary of rancangan perniagaan. Susah tak tahu? Tak tenang. Okay. Tapi kita tahulah nanti. Sebab saya nak pergi kat sini sebab nanti saya nak fokus on teknik pemasaran yang kita perlu gunakan. Okey, ni adalah semua 9 segmen yang saya masukkan tadi. Segmen pelanggan, siapakah pelanggan kita? Apakah tawaran nilai? Apakah nilai yang kita berikan kepada pelanggan? Saluran ni adalah marketing, cara kita menyalurkan produk kita dan juga kita salurkan macam mana kita sampaikan produk kita kepada customer. Okay, and then aliran pendapatan. Macam mana kita nak make sure yang ada cash in, ada cash out. Dan apakah sumber utama kita, cara kita nak jaga hubungan dengan pelanggan, apakah aktiviti utama perniagaan kita, perkongsian utama kita siapa key partner kita. Key partner mungkin supplier Kalau kita biasa ambil kita mega char kway teow contohnya kita punya key partner adalah pembekal kway teow, pembekal sayur dan juga pembekal udang. Kalau kita tak jaga hubungan baik dengan key partner kita tu, perniagaan kita tu memang tak berjalan. Sebagai contohnya kita gaduh dengan pembekal kway teow. Memang tak boleh buat char kway teow tak ada kway teow. Okay, ini struktur cost. Okay, lagi saya satu saya pergi satu lagi. Okay, ini adalah elemen-elemen yang ada dalam business model canvas atau canvas model perniagaan. Okay, segmen pelanggan, customer segment. Ini penjelasan ni adalah organisasi yang menawarkan produk ataupun perkhidmatan kepada satu ataupun lebih segmen pelanggan. Okay, and then tawaran nilai. Apa nilai yang kita bagi kepada pelanggan kita? Sebagai contohnya, kalau saya membuka kedai burger, apa beza kedai burger saya berbanding kedai burger orang lain? Apa beza dia? Mungkin saya akan letakkan saya ada burger crispy, saya ada burger double layer, saya ada burger macam-macam lah. Yang pelik-pelik sikit tu. Okay, perempuan boleh kena pastilah apakah nilai tambah ataupun apa yang perempuan bagi kepada pelanggan
nilai kita bagi pada dia. Kalau kita buat masak lemak, apa special masak lemak kita tu berbanding masak lemak orang lain. Kalau kita buat bekam, apa beza bekam kita dengan bekam orang lain? Kadang bekam ni sama je kan. Cuma mungkin kita bagi khidmat nasihat. Itulah nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Kita petua-petua ke apa ke, itu adalah nilai tambah juga. Dan saluran, macam mana penyampaian tawaran nilai kepada pelanggan melalui kaedah komunikasi, pengedaran dan saluran jualan, sales channel. Macam mana kita nak pastikan kalau kita nak buat sale, apa maksud sale? Saya nak tanya Puan Nadia. Puan Nadia ada ke? Tengok online ni. Puan Nadia tak dengar ke? Okey, Puan. Okey, Puan Mariani. Apa yang dimaksudkan dengan kita dah saluran kita. Okey, penyampaian tawaran nilai kepada pelanggan. Okey, apa maksud saluran tu? Macam mana Puan menyalurkan produk dan juga servis kepada pelanggan? Okey, macam mana Puan menyalurkan produk dan juga ataupun servis lah kepada pelanggan. Sebagai contohnya, kalau kata Puan buka kedai tom yum, cara Puan memberikan nilai dan menyampaikan produk Puan kepada pelanggan adalah melalui itulah. Masakan kita, orang tu order, kita ada buat polisi, paling lewat 10 minit mesti siap. Macam mana? Paling lewat dalam 15 minit. 15 minit paling lewat. Okey. Itu adalah nilai kita lah. Sebab kadang orang pergi makan kedai kita bukan sedap satu hal lah. Kadang kedai lain pun sedap juga. Sebab kedai kita cepat. Sebab kedai kita cepat. Okey, saya bagi contoh Contoh apa value kedai mamak. Kedai mamak semua lebih sama je. Cuma beza kedai mamak A dengan kedai mamak B. Mungkin kedai mamak A lagi cepat berbanding kedai mamak B. Sebab sebagai contoh kita pergi kedai mamak, kita duduk je, dia dah sampai, terus tanya order. Bagi dia order, tak sampai 5 minit, dah sampai air. Itulah kata, tengok apa saluran dia bagi kepada kita. Okey, ini aliran pendapatan. Aliran pendapatan hasil kejayaan tawaran nilai kepada pelanggan. Okey, bila kita ada exchange kepada pelanggan, kita bagi produk, dia bagi duit. Kita. Okey, itu akan membuatkan aliran pendapatan kita positif lah sebab kita ada sale. Okey, ini sumber utama yang digunakan untuk menawarkan dan menyampaikan perkara-perkara berkaitan dengan customer segment, value proposition dan sebagainya lah. Okey, yang paling penting sekali saya nampak kat sini, bisnes apa yang kita buat pun, hubungan kita dengan pelanggan. Macam mana kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan? Macam mana kita jaga hubungan dengan pelanggan? Sebab ada yang beritahu lah, kalau kita berniaga, macam mana keadaan sekalipun, kita marah pelanggan pun kita kalah, pelanggan marah kita pun kita kalah. Bukanlah kita kena berpeluk tubuh je kalau orang buat apa kita, tak. Kita kena kita kena pandai-pandai fikirlah macam mana kita nak uruskan kita punya ni. Sebab ada kes di mana kita marah customer kita. Sebab customer kita mungkin tersilap sikit ke apa ke, dia mungkin ubah barang yang kita letak kat kedai ke, dia ambil benda yang tanpa pengetahuan kita ke. Kita kena pandai-pandailah guna cara paling sesuai untuk tegur. Okey, ini apa key activity kita, apa perkongsian utama, apa cost structure ataupun elemen-elemen yang semua dia menentukan itu cost yang diperlukan. Okey, saya nak pergi yang ini yang paling penting saya nampak. Sebab saya ambil daripada Malaysian Technology Development Corporation. Ini adalah program yang saya pergi daripada 9 tadi tu, okey. Cuba perempuan kira tak, cukup tak 9 elemen yang saya cakap tadi tu? Cuba kira, ada tak 9? Kita ada, okey, partners, key activity, key resources. Okey, ada 3 dah kat sini. Siapa kawan kita, siapa partner kita, apakah sumber resources kita, resources ni adalah sumber kita, apakah aktiviti kita, apakah value yang kita bagi kepada pelanggan kita, siapakah customer segmen kita. Customer segment maksudnya kita punya sasaran. Siapakah target kita. Ada setengah orang dia jual produk, target dia budak sekolah. Dia kena keluarkan produk untuk budak sekolah. Dan cara kita menyampaikan produk kita. Ada kat sini. Dan cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Nampak di sebelah
Sebelah kanan saya lah. Belah kanan saya ni ada 4. Okay, di belah kiri saya tu yang 4 company tu ada 3. Yang di tengah tu ada 2. Ini adalah revenue. Revenue ni adalah hasil and then cost. Ni penting ni. Okay, kita bagi kepada 2. Pertama yang kita kena ambil berat, yang company tu. Ini adalah kita dalaman. Kita jaga betul apa aktiviti kita, make sure ada SOP, make sure ada gerak kerja yang betul. Dan make sure kita ada supplier yang reliable ataupun supplier yang boleh dipercayai lah. Bukanlah, sebagai contohnya kalau kata dia tu adalah pembekal udang, mungkin kita ada 5 orang pembekal udang. Kalau tak dapat sampaikan udang hari ni, tak ada stok, mungkin esok dia boleh bagi udang kepada kita. Kan? Okey, yang kat customer ni, macam mana kita nak menjaga customer kita ni? Apa value kita bagi kepada customer, cara kita jaga hubungan dengan customer, cara kita sampaikan, dan siapa target sasaran kita. Okey, tak apalah. Saya nak tanyalah. Sebab kita ramai participant kat sini. Okey, Puan Liz Wahid. Nah, Puan Liz. Puan Liz niaga apa ya? Telur masin. Apa telur masin? Okey, siapakah sasaran Puan? Target sasaran Puan? Pembeli, pengguna. Kedai makan. Kedai makan, okey. Kedai makan, halal mat, koperasi. Okey, kalau kedai makan berapa sehari berapa kali, seminggu berapa kali dia orang beli? Orang perseorangan pun semualah. Semualah. Ada tak target kanak-kanak? Tak ada kan? Telur masin ada kanak. Kan? Okey, macam mana Puan jaga hubungan dengan pelanggan? Macam mana Puan Liz? Macam mana jaga hubungan dengan pelanggan? Selepas dia orang beli tu, kita follow up. Okey. Selepas dia orang beli, kita ajar dia orang cara masak. Lepas tu kita tanya dia orang macam minta testimoni lah. Minta feedback daripada dia. Lepas tu ucapkan terima kasih kerana membeli dengan kita. Itu ucap terima kasih tu pertama kali beli baru ucap terima kasih ataupun setiap kali beli ucap terima kasih? Dia setiap kali kita hantar barang cakap setiap kali beli kita ucap terima kasih, lepas tu kita minta. Okey. Lepas tu kita ucapkan terima kasih lah sebab dia sokong kita kan. Lepas tu kita minta dia recommend pada kawan-kawan lah. Okey. Itu cara macam mana korang jaga hubungan dengan pelanggan lah. Okey, saya nak bagi contoh Pernah masuk hari-hari tak? Pernah masuk Pernah. Apa trademark hari-hari? Terima kasih, datang lagi. Nampak Okey, sekarang ni terima kasih, datang lagi. Nampak simple Dia sebut hari-hari dia sebut terima kasih, datang lagi, masih datang lagi kan. Kena kita menyampah dengar kan. Tapi tak, pernah masuk tak DIY, mesti DIY? Pernah? Okey, mesti DIY. Beberapa kedai mesti DIY sekarang dah praktik benda tu. Yang terima kasih datang lagi. Benda tak banyak pun cakap. Terima kasih datang lagi. Saya saja tak, siapa yang buka kedai makan, gunalah trademark. Jangan kerap sangat kau orang menyampah pula gitu kan. Masa customer buat payment kat kita tu, okey terima kasih tuan. Datang lagi. Kalau ada yang tak okey bagi tahu Cuba praktikkan. Itulah cara kita jaga hubungan dengan customer Sebab kadang-kadang orang pergi singgah kedai tu bukan sebab apa pun, sebab makcik tu baik sangat. Sebab orang ni baik sangat. Okay? Sebab ucapan terima kasih tu penting tau. Itu adalah cara kita bersyukur dengan rezeki yang kita ada tu. Cuba praktikkan. Sebab sekarang ni ramai yang dah try buat dah. Mesti dia dah start buat dah. Tapi memang mula-mula buat macam pelik kan. Masa perempuan masuk di hari-hari for the first time, dengar terima kasih datang lagi tu rasa macam pelik tak? Rasa tak macam apa benda lah dia orang ni kan? Tak letih dia cakap benda ni. Masa masuk lagi dah macam
Itu pun dah. Kan? Kadang kita dengar pun kita macam ini apa hal semua cakap tu. Kan? Semua cakap benda yang sama. Terima kasih datang lagi, terima kasih datang lagi. Selamat datang. Ada tak dia sebut tu? Ada. Siapa yang jual services, saya suggest gunakan teknik itulah. Cara kita nak jaga hati pelanggan kita. Ini kita kena pastikan kita punya segmen customer kita betul. Bagi contoh aiskrim yang Pakistan jual petang-petang tu, ada tak kat rumah tuan-tuan perempuan ni Pakistan jual aiskrim petang-petang tu? Ada. Okey. Segmen dia adalah kanak-kanak. Perempuan sedar tak kalau kanak-kanak dia berguling depan rumah, siapa yang beli? Mak bapak dia. Mak dia beli. Mak bapak dia beli. Mak bapak dia beli. Kan? Dia datang dia punya dia nak ikih dia habis kita. Dia dari jauh dengar bunyi loceng tu dah habis kat situ. Dan sekarang ni sampai tahap dia dengar bunyi motor pun dia tahu dah itu motor Pakistan aiskrim. Nampak tu nampak macam mana Pakistan tak kita pun kita tak beli. Dia cuba dapatkan daripada kanak-kanak tu. Kanak-kanak tu menangis, alhamdulillah lah bagi dia. Sama macam korang tengok tak Kinder Bueno yang bulat tu? Pernah. Siapa yang beli? Kau berapa ibu baru siap? Kejap lah, tunggulah. Bye. Adik. Siapa yang beli yang Kinder Bueno yang bulat tu? Budak-budak mak bapak yang beli. Mak budak yang beli. Wajib. Budak guling, mak dia yang akan beli. Dan okay, and then channel ni macam mana kita salurkan produk kita kepada pelanggan kita, kita hantar produk kita kepada pelanggan kita. And then value kita letak gambar hadiah tu, value yang kita berikan kepada pelanggan kita. Okay, saya nak minta perempuan semua, okay, tengok yang belah kanan customer tu. Customer dulu, cuba tengok yang tu. Kalau ada yang tak faham, beritahu yang mana-mana. Sebab kita ada 1, 2, 3, 4 je kat situ. Saya nak Kita rasa yang ada suara lantar banyak sangat tu tolong tutup mic boleh? boleh. Sebab ganggu tak dapat dengar dengan jelas. Okey. Nanti dia akan berdengung sikit bila semua buka mic. Okey, perempuan tengok dulu yang bahagian customer tu. Cuba tanya, ada yang tak faham tak? Maksud value tu apa? Customer segment tu apa? Customer relationship tu apa? Hubungan dengan pelanggan tu apa? Saluran tu apa benda? Cuba tanya diri sendiri, tanya kita kan niaga. Kita tanya diri kita sendiri. Kan? Customer kita ni, okey, siapa? Agak-agak customer kita ni nak apa? Kenapa dia datang balik Kita jual produk kat dia, kenapa dia datang balik? Datang balik maksudnya dia repeat beli pada kita. Okay. Contohnya kalau bekam lah, kenapa dia datang bekam kita balik? Dan recommend kawan dia pula, ni kawan saya dia nak bekam juga. Sebab apa? Sebab kita bagi value kepada dia. Value bermaksud mungkin kita bagi dia nasihat, kita santuni dia dengan baik. Dan lepas kita bekam dia, kita bagi tahu customer relationship, kita kata okey, apa khabar sihat ke hari ni? Macam mana bekam semalam? Okey tak okey? Okey, cara channel ni mungkin cara kita berhubung dengan dia. Kita gunakan medium apa? Berhubung dengan dia, telefon. Dan cara macam mana kita sampai ke produk kita kepada dia. Kita pergi rumah dia, dia datang rumah kita. Okay. And then kita punya customer segment, kita tengok customer segment kita kalau bekam mestilah orang-orang dewasa. Ada kanak-kanak yang jadi pelanggan kita. Okay. Saya nak perempuan asingkan betul. Ni kat sini apa value dia, apa segmen dia, apa semua bagi customer. Ini adalah perspektif customer Jadi sebelah kiri saya ini adalah perspektif company. Ini adalah apa yang kita kena fikirkan juga. Siapakah partner kita? Apakah sumber kita? Dan apakah main activity yang kita buat? Adakah aktiviti yang kita buat, kita lari dengan apa yang customer kita nak? Saya bagi contoh Kalau perempuan buka kedai makan, perempuan cuba
jual produk yang paling killer sekali. Atau produk yang memang laku keras. Mesti ada satu produk ataupun satu menu yang ramai orang nak try. Sebagai contoh, kalau kedai makan tu jual apa benda Okey, kalau dijual tom yum, kedai tom yum, mesti ada tom yum dia yang orang nak try. Contohnya macam tom yum tom yum kelapa ke. Orang nak try padahal dia ada tom yum lain, tapi orang nak try tom yum kelapa, orang tak sedap. Ramai orang akan try tom yum. Sebab dua-dua ni, 4 company dengan 4 customer, ini yang akan melibatkan kita punya revenue stream, ialah sumber duit masuk dan sumber yang menyebabkan kos kita keluar. Duit masuk, duit keluar ni terlibat berdua-dua daripada company kita, daripada customer perspektif kita. Kalau kita rasa kita jual produk tu untuk customer dan customer pun dia nak produk tu, kan? Jangan tambah pelik-pelik. Bagi yang basic apa yang customer nak. Jangan bagi beyond customer kita punya expectation. Lebih daripada sisi customer kita lah. Okey. Setakat ni. Okey, kalau ada yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan setakat ni. Okay, open soalan untuk fahamkan dua segmen ni dulu. Customer. Dia minta maaf lah sebab dalam bahasa Inggeris saya dapatkan ni. Tapi ni simple-simple je ni. Okey, yang partner tu company tu rantaian nampak gambar rantai sini, dia ada rantai. Dan jaga hati supplier jangan main siapa meniaga makanan, jaga hati supplier elok. Takut supplier kita nanti buat hal, masalah kita. Sama juga aktiviti, kalau kita buat servis mengurut dan ataupun kalau kita buat servis bekam, pastikan kita fokus on servis kita tu. Janganlah tambah-tambah jual Tupperware time tu, jual botol air, jual apa benda lagi, pelik-pelik kan. Fokus on kita punya key activity kita. Doktor, saya ada satu soalan. Saya memang buat servis perkhidmatan urut bekam. Tapi kan saya ada side income juga. Side income sebab urut bekam ni bukan hari-hari dia ada kan. Saya mengajar maths dengan English tuition lah, tutor untuk budak-budak private lesson dengan group. Lepas tu kalau itu kan hari yang saya dah pilih lah yang tak akan orang kata bertindih lah dengan aktiviti lain. Lepas tu saya buat Grab juga dan saya kemas rumah orang juga. Sebab zaman sekarang ni kita tak boleh depend on satu business saja kan, kita kena pelbagai lah. Sebab bukan pasal minat, sebab sekarang ni for survival kan. So kita memang kena usahalah semua cara lah. Jadi tapi macam yang Profesor Doktor kata tu, jangan fokus kepada Tupperware. Saya memang tak adalah, tapi dalam macam kalau saya iklankan saya punya WhatsApp tu, dia orang akan sendiri baca macam saya tu letak urut bekam therapist and maths and English tutor tu kan. Maksudnya yang doktor cakap tu jangan banyak sangat, tapi saya faham macam kadang-kadang saya pun terfikir kalau nanti diorang fikir saya ni tak professional in satu benda, semua benda saya nak macam tu. Tapi dalam realitinya kalau satu tak jalan kita kena ada apa orang kata backup plan kan. Macam saya tu lah yang backup plan saya tu, sebab saya pernah kena langsung tak ada customer dalam 3 bulan. Lepas tu up and down lah dia, kadang-kadang seminggu tu boleh dapat sampai 2,000. Tapi kadang-kadang ada juga masa tu, contoh seperti macam hari tu COVID tu 3 bulan bukan pasal customer tak boleh datang, sebab SOP kita tak boleh terima siapa-siapa. Tapi masa tu kan ada kelonggaran, so boleh buat Grab and tutor macam yang itu memang dah lama lah saya buat lah, yang macam Grab. Ada je masa saya kosong tu saya buat usaha lah, sebab saya nafkah tu semua saya sendiri, yang burden tu kita sendiri, buat ibu tunggal yang merasanya. Jadi kita yang kena pelbagai semua tu. Yang itu ke maksud doktor yang kita jangan maksud saya macam ni, yang key activities kita tu contohnya semasa kita buat bekam kan, at the same time kita jual produk lain kat dia.
Kita kata dia, saya buat Grab juga tau, saya buat ni juga tau. Tak, fokus bekam dulu. Lepas habis sesi bekam tu, barulah maksudnya kalau kita borak-borak kosong tu, barulah kita, ni tanya, dia akan tanya, puan buat apa lagi selain daripada bekam? Saya pula barulah kita buat promosi untuk produk-produk lain. Okay. Sebab contoh macam ni okey, kalau puan mengiklankan semua kepada customer semasa aktiviti bekam, customer akan pening, dia ni boleh buat bekam ke ni? Itulah saya pun terfikir macam tu juga sebagai manusia kan, kita pun dia ni fokus mana satu ni dia tapi macam yang dah kenal saya tu dia orang memang tahu keupayaan saya dia memang saya banyak repeat client repeat apa orang kata customer datang balik-balik. Dia memang faham macam dia ni memang macam ni, tapi alhamdulillah dari segi bekam tu tak ada masalah, macam tak ada apa orang kata tak ada unsur-unsur macam cuai pun alhamdulillah tak ada macam tu. So saya kalau bekam tu kan kita kena fokus time kita berbekam tu. Cuma yang itulah yang macam saya kata kalau saya nak advertise tu saya advertise tu saya akan tulis sekaligus lah satu nombor tu kan pakai untuk satu ni. Jadi itu saya memang boleh buat. Maksudnya dalam bisnes WhatsApp tu kan buat dia macam katalog kan. Ya. Puan letak semua servisnya dan juga apa benda yang puan buat. Nanti dia orang pilih lah dia orang nak servis ataupun dia orang perlukan apa-apa. Okey, maksud saya macam ni. Maksudnya semasa puan memberikan khidmat bekam kepada dia, puan jangan jual produk lain. Puan fokus dekat bekam dulu. Lepas habis sesi bekam tu kepada dia, kan ada sesi kita lepak-lepak borak-borak minum-minum teh dengan dia kan. Barulah kita macam akak ada juga buat servis cuci rumah ni. Biasalah kan masa ni mungkin customer kita macam dia ni boleh buat juga benda ni dia akan carilah kita. Cuma jangan semasa sesi membekam tu janganlah kita terlalu orang kata hard selling. Kita try hard nak jual produk kita. Kalau perlukan ni bagi tahu ni buat. Faham. Orang jadi macam ni kenapa dah beri sangat kan. Jadi contoh je lah, sebab saya dulu saya ada kedai jual char-kway-teow. Memang kita at the same time abang saya kerja bank, saya kerja di tempat lain lah. Saya tak pernah langsung menjual produk bank kita tu semasa di kedai char-kway-teow. Walaupun kita nak kena kejar sale untuk buat loan bagi semua kan, suruh orang buat loan kan. Kita fokus on jual char-kway-teow je. Bila orang tanya kau kerja apa sebenarnya siang-siang? Barulah kita cakap sebenarnya siang kerja tempat ni, siang kerja bank. Malam biasalah cari part time pakai semua ni. Dan orang tanya juga, kau ambil catering tak? Kadang-kadang idea tu tak ada pun kat kita, catering kan. Kita okey tak apalah, saya ada ambil catering tapi untuk 30 orang saja. Contohnya, padahal tak pernah ambil pun. Kita buat dulu kan. Okey. Lepas tu kita buat jenis pandai-pandai kita lah fikir. Cuma itulah kadang-kadang macam puan tengah bagi bekam, orang katanya, puan buat apa lagi puan selain daripada bekam? Mana tahu kok kawan saya datang nak buat apa ke, nak servis cuci rumah ke. Kan? Boleh, macam tu barulah puan advertise kan. Okay, saya ada juga buat benda lain, tapi tak apalah. Kita selesaikan yang ni dulu, jadi saya beritahu saya buat yang lain. Itu adalah key activity lah, maksudnya kita fokus on our activity yang utama bekam tu. Yang bekam tu dulu. Sebab berapa kita takut nanti customer rasa dia pening, jadi buat apa semua ada lah, semua boleh buat kan. Tapi betul lah kata doktor tu, sebab masa saya buat bekam tu saya memang fokus kepada, kerana customer memang akan tanya sakit macam ni. Jadi saya kan banyak baca buku dan banyak ikut kursus kan. Jadi saya akan inform kalau diabetik simptom dia apa dan di mana ni. Jadi tak ada peluang nak cakap pasal bisnes lain. Cuma masa kita time nak iklan tu, seorang kata selalu orang yang dah kenal saya tu dia kata, kau ni kurang iklan. Lepas tu saya nak fikir iklan macam mana saya nak iklan. Macam servis saya satu ni fokus ke. Itulah kerana belum orang kata belum ke arah situ, sebab yang ada sekarang ni pun sudah kira macam memadai dululah. Sebab saya tak boleh terlampau aktif sangat, tak boleh terlampau proaktif sebab saya ada 5 orang anak yang saya kena jaga kan. Kalau saya ambil semua, artinya kalau saya all out, saya memang ketinggalan anak tu. So saya memang pasal itulah saya macam pernah di offer untuk buka kedai ke apa ke. Saya belum ada, orang kata bukan belum ada cita-cita sebab saya fokus anak tu dulu.
sebab itu saya lagi prefer home spa, arti buat di dalam rumah saya sendiri tu, customer datang ataupun sikit-sikit dululah saya ada ambil juga mobile ke luar negeri macam ke Singapore dulu. Tapi lepas tu saya tengok anak-anak semakin hari semakin membesar, semakin perlukan perhatian saya kan. Jadi saya kalau dekat rumah tu saya kata tak apalah, profit yang macam ni jadi dia balance lah dengan anak dengan profit yang macam ni, okey, alhamdulillah, okey lah, boleh lah macam tu. Macam ni buat, nasihat saya macam ni. Untuk business, kita kena tengok kita boleh tak boleh deliver. Contohnya macam kadang setengah orang, dia sapu semua job. Kalau kita ada kontraktor lah kan, semua dia sapu. Walaupun dia ada kerja 4 orang kan. Maksudnya kalau dalam taman tu semua job dia nak ambil kan. Dia tak boleh buat pun sebenarnya. Sebab dia tak fikir kesan selepas tu. Kesan dia adalah, kalau kita buat sambil lewa, dia buat cepat-cepat berlambung dengan kabut, quality out. Yes. Sebab saya ni nasihat oleh kawan-kawan saya ramai-ramai lah. Contohnya ada kawan-kawan saya adalah founder Jeruk Padi Pak Ali tu, Tuan Haji Dia tu. Dia kata, kita ni, peniaga, kita nak ambil duit daripada poket customer. Maksudnya ambil duit ni bukannya kita curi duit dia tau. Betul. Kita nak duit daripada poket dia tu dikeluarkan oleh dia dan bagi kepada kita. Nak membolehkan dia bagi duit kepada kita, adakah kita perlu paksa dia? Tak perlu. Adakah kita perlu macam try hard sangat? Adakah kita perlu cakap dia elok, pujuk dia, kan? Kita nak duit dia. Kita kena cakap elok dengan dia. Itu duit dalam poket dia. Itu dia kata. Yang untuk memastikan tu dia kata, kau jangan buat semua benda yang kau rasa kau nak buat. Kau buat yang kau boleh buat. Maksudnya time lah. Kalau orang cakap, okay, pukul 3 boleh tak buat bekam? Boleh. 3 suku boleh tak pergi kemas rumah? Boleh. 3 tengah boleh tak buat grab? Boleh. Itu tamak lah. Kita sapu semua. Jadi sapu semua. Habis memang kalau kita janji dengan orang 3 suku, kita datang 3 setengah. Bayangkanlah kita sendiri pun rasa macam, aduh hari ni janji apa benda macam ni kan. Betul. Mungkin pun elang lah. Sebab saya ada kedai makan yang kawan saya run, kawan saya buat, kita nak support kawan kita. Saya memandangkan tukang masak dia tu masak terlalu lama, tak setengah jam tak ambil makanan. Walaupun kawan, kita terpaksa bagi tak ada, sorry bro, ini adalah first and last makan kat kedai kau. Sebab apa? Sebab kalau kau tak ubah kau punya orang kata delivery punya time, memang kita orang tak makan lagi lah kat sini. Ini kita orang kawan-kawan. Kalau orang lain lagi lah pengalaman yang inilah orang akan simpan hati kan. Jadi itulah yang saya nampak bagusnya kat Puan buat ni. Okay, Puan punya creativity adalah bekam. Yes. And then Puan juga nak share, okay, diabetes dan tanda dia macam ni. Dia diabetes, nampak tadi yang bekam tu adalah kat company ni, creativity. Yang diabetes tu, itu adalah value proposition. Puan memberikan nilai tambah kepada customer. Itu yang kita nak. Bila ada dua ni, barulah duit tu masuk di tengah-tengah kan. Barulah ada duit tu masuk. Memang jelas penjelasan yang jelas. Sama juga macam spa lah. Kadang spa, orang tu minta kita massage muka bagi semua. Kita boleh massage muka dia. Okay, tapi kena cakapkan juga, okay, kalau boleh bangun pagi, basuh muka macam ni. Basuh muka macam tu, kan? Benda simple-simple je pun, basuh muka je pun. Bila dia dengar, dia buat jadi. Seronok dia bukan main. Kadang kalau spa, siapa yang buat servis spa, pernah tak orang tanya, saya nampak muda ke nampak tua? Sentiasa muda. Dia nak jawab apa? Dia nak jawab apa dia? Dia jawab apa? Adalah caranya tu untuk tak terlampau membohong. Kita nak bohong sangat pun tak sangat kan. Kita nak lebih kan baik pula kan. Kadang selalunya ayat-ayat selamat kita adalah tak, dari segi umurnya mungkin nampak tua. Tapi dari segi fizikalnya nampak muda. Nampak sihat sangat. Jadi kita selalu kita tanya, tu kita tahu apa tips yang nampak sihat sangat ni, nampak elok kan? Kulit adalah macam orang yang berumur macam ni, nampak macam umur 30 tahun. Bayangkan kalau kita puji macam tu je, jangan risau. Terus tambah cups. Bulan depan dia datang, bulan lagi dia datang, dia kata tak semua orang puji dia. Tapi kita je orang yang puji dia. Itu puan-puan pandai lah kan, kena nak ambil hati. Janganlah nampak palsu sangat kan. Betul. Kita beruja sangat kan.
Nampak tak ada, nampak muda, umur 18 tahun nampak sangat. Kan, orang tu dah umur kita, orang tu dah 50 dah. Kita kata 18 tahun nampak sangat lucu. Kita dah pandai lah yang tu kan. Nanti buat nak jaga customer tu. Itu sebab kita nak jaga customer relationship. Nampak Itu ada gambar love kat sini. Nak make sure customer tu love dengan kita. Semua. Love dengan service kita, love dengan produk kita, suka makanan, suka masakan kita. Kadang kedai makan, tak seperti masakan sedap orang datang. Kalau macam di kawasan YouTube ni, mungkin makanan tu banyak dan murah orang datang. Sebab kita akan belajar. Okey, tak soalan daripada yang lain, sebelum saya pergi ke slide lain. Sebab yang, saya rasa yang ni lah yang lagi more practical slide ni. Kalau kita dah hasilkan kan? Ya, betul. Jadi kita faham lah, kita model canvas ada 9. Kita hasilkan. Nanti ada homework tau. Kita pergi homework, minggu depan kan kita sambung kelas ni lagi. Okey, ini manfaat business model canvas kepada perniagaan. Okey, susun semula perniagaan sedia ada. Tengok kita ni, perniagaan kita ni on track ataupun tak on track. Okey, cari kelemahan kita, kat mana kita lemah, cara kita nak maksimumkan keuntungan, cara kita nak cari peluang, nak pastikan perniagaan kita tu memang boleh sustainable ni, maksudnya boleh bertahan. Boleh bertahan. Okey, and then menguji idea perniagaan kita tu. Tak dengar? Okey, menambah nilai perniagaan, merancang perniagaan dengan lebih menyeluruh tanpa terlepas perkara penting. Ini adalah manfaat-manfaat dia. Apa nanti saya tinggalkan slide ni, misal. Slide ni saya tinggalkan. Sebab kita nak pergi contoh template dia. Saya takkan suruh perempuan buat template macam ni nanti perempuan tak faham nanti kalau template macam ni. Ni kalau dekat kelas. Yang perempuan saya akan suruh yang buat simple je nanti. Okey, ni adalah contoh business model canvas yang dibuat untuk t-shirt printing. Ni kita tak pergi cara dalam lah. Ni perempuan boleh baca nanti. Ini yang saya nak tekankan. Ini saya nak tekankan. Okey. Ini adalah saya boleh katakan ni sebagai Puan Syah pergi mana tu? Shopping ke apa? Puan Syah pergi shopping Indonesia. Okey, ni adalah marketing channel ataupun saluran pemasaran. Siapa dalam ni, dalam perempuan ni semua, siapa yang masih belum menggunakan semua platform yang ada? Salah satu lah kalau boleh, salah satu. Siapa yang belum menggunakan, mana-mana pun tak pakai. Facebook tak pakai, Twitter tak pakai, Instagram tak pakai, blog tak pakai, YouTube tak pakai. Saya semua tak pakai. DIY ni nak berapa kan DIY? Okay, Sat. WhatsApp pun tak pakai. WhatsApp saya pakai, Facebook pernah pakai, tapi lepas tu sebab masalah rumah saya lain, saya dah cuba pelbagai pelbagai macam Maxis lah apa-apa punya ni, semua tak berkesan. Rumah saya macam sekarang online pun saya terpaksa pergi ke rumah bapa saya di dalam 4 km daripada rumah saya untuk dapatkan internet yang elok macam ni. Jadi saya tak ada point untuk saya tak boleh check. Kalau kena check, saya kena keluar daripada rumah saya. Artinya kena keluar dalam macam 1 kilometer dan baru saya boleh check. Jadi saya tak pakai Facebook ke, saya cuma pakai WhatsApp saja. Salah satu lah, sama ada WhatsApp ataupun Facebook. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung, WhatsApp lagi efektif. Ya. Kan, sebab kita ada grup wanita kampung A contohnya kan. Grup JKK kampung B, grup surau kampung C contohnya. Kita ada beberapa saluran grup WhatsApp lah. Selalunya grup WhatsApp ni sangat penting kat mana-mana perjalanan. Dan ada juga grup WhatsApp business. Dia kata itu iklan kawasan nilai farm. Iklan kawasan nilai. Jadi kalau untuk perempuan saya suggest paling basic guna WhatsApp. WhatsApp business atau tak business tu nombor 2 lah, yang penting pakai WhatsApp. Sebab kalau kita nak berhubung dengan pelanggan kita adalah menggunakan WhatsApp ni. Perempuan ada cara lain untuk berhubung dengan pelanggan.
Ini adalah yang kita cuba dedahkan lah. Sebab kadang-kadang perempuan tengok saya beri contoh, siapa yang pernah pergi ke nasi kandar Salman dekat Sungai Tangkas? Ajak. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Tahunya kalau kedai makan, bila customer tengah ramai, dia akan buat FB live. Ini bagi yang ada lah, bagi yang ada Facebook lah. Ni pun elok lah Jok. Dia akan buat FB live, dia kata, tengok sekarang ni, customer tengah ramai. Jom datang ramai-ramai, makan kat sini. Makanan sedap-sedap. Apa? Dia buat FB live tu pula pukul 12.30 hingga pukul 1 je. Sama orang lunch hour. Sebab dia tahu time lain tak ada orang pun kedai dia. Kopi ya? Bila video tu orang dah viral kan, nampak bagus lah kedai ni, ramai orang, mungkin sedap. Akan datang. Elok ah, hotel baru ni tu. Okey, ada tak soalan setakat ni dekat bahagian marketing channel, saluran pemasaran? Ada tak perempuan nak tanya saya Jok tentang ni? sikit sangat. Ada tak nak tanya apa-apa tentang marketing channel, saluran pemasaran? Saya dapat input juga daripada perempuan. Perempuan faham ke tak faham ni? Seperti. So far saya banyak gunakan Instagram sebab Facebook saya tak berapa reti sangat. So far okey lah. Cuma macam nak dapat customer tu memang agak macam saya memang based on online business. Jadi memang rely on Instagram je kebanyakan dengan WhatsApp status tu je. Yang lain macam tak reti sangat nak guna. Tak apa. Itu yang saya kata salah satu tu sebab apa? Sebab jangan kuasai semua. Dia salah satu. Kan? Kalau kata puan boleh kuasai Instagram, tak apa. Puan fokus ke Instagram tu, gunakan betul-betul Instagram tu. Faham? Sebab saya ada pelajar yang gunakan Instagram untuk create networking, untuk perniagaan dia. Ini pelajar baru berumur 21 tahun. Sekarang ni dia punya bisnes dalam masa 3 bulan dia boleh buat sale dalam 1 juta. Dia dia menggunakan platform Instagram sahaja. Okay. Itu yang saya kata pakar betul. Saya memang tak pernah pakai Instagram, saya tak tahu apa benda ni. Sebab kadang Instagram ada yang kita bayar macam tu lah. Mungkin itu pun salah satu cara juga kot. Itulah Instagram ni boleh create networking tau dalam Instagram. Kita boleh follow orang tu, follow orang ni. Yang reti tu dia akan advance lah. Kalau yang tak reti dia akan just guna basic lah macam tu. Kemudian Instagram kan dia ada hashtag kan? Ya betul. Hashtag yang boleh viral. Betul, kalau kita join hashtag yang mana macam ada large value tu orang akan aware produk kita. Betul. Contohnya macam contohlah Mira Fizah kahwin kan? Orang hashtag Mira Fizah kahwin. Hashtag Sil Jannah. Hashtag padahal tak jual apa pun, dia jual minyak wangi pun kan? Tapi dia gunakan benda tu. Bila orang kadang saya yang tak tahu tentang Instagram ni, saya pun pergi Instagram nak tengok Mira Fizah. Saya tengok Mira Fizah. Keluar semua. Tak set time kau. Betul? Walaupun tak ada kena-mengena. Keluar semua Mira Fizah kahwin, Mira Fizah apa semua keluar gitu. Ini dia kelingkar kan. Tapi tengoklah produk ni, tengok macam mana. Betul. Dia pulang berbincang. Ada setengah orang yang pakai Facebook, dia kuasai Facebook betul. Betul. Dia pakai Instagram, dia pakai. Jadi benda ni, dia adalah saluran pemasaran marketing channel. Dia penting untuk kita jaga hubungan kita dengan pelanggan. Yang tu pun sama, yang tu pun sama. Saya juga dengan pelanggan. Itulah, nanti kita buat sesi sharing sikit lah kot. Cara nak gunakan Instagram macam mana. Kan? Macam mana siapa yang biasa gunakan Instagram, ajarlah kawan saya gunakan Instagram. InsyaAllah. Boleh. Yang menggunakan WhatsApp business, buatlah tip-tip untuk menggunakan WhatsApp business. Kalau YouTube tu dah lain lah. YouTube dah lah. Guna Insta dengan FB okey mana doktor? Dia terpulang siapa market kita. Jadi lah. Dia terpulang. Nampak macam montek pun. Tapi macam FB dia more kalau macam kita punya business tu big, and then kita ada satu own account. Unless kalau pakai page tu dia macam slow sikit lah sebab page macam orang susah nak cari. Betul. Kalau macam Instagram dia cepat sebab dia ada dia gunakan hashtag tu sebagai kelebihan. Tadi puan yang tadi tu macam mana yang mana satu yang paling efektif, dia tengok siapa target sasaran kita. Sebab untuk Instagram ni untuk orang-orang muda.
Saya boleh katakan Instagram ni untuk yang 45 tahun dan ke bawah. Sebab yang otai-otai 45 tahun, 50 semua, mereka dia follow orang Facebook. Yang lagi otai dia akan gunakan Twitter. Oh, Insta lebih ramai orang tengok lah senang cakap. Betul. Kalau kita contoh jual tudung Insta paling best. Faham. Insta paling best jual tudung. Kalau jual tudung janganlah guna Twitter. Kan? Janganlah guna Facebook. Dia nak kena buat page, nak kena suruh orang like bagi semua, tak kisah lain. YouTube pun boleh pakai YouTube. Jadi ini ada channel lah kalau kita ni channel lah. Okey, saya beri contoh kalau YouTube YouTube yang by accident tapi orang minat dan orang subscribe ramai gila adalah Sugar Fitra tu. Dia buat tu bukan niat nak buat pemasaran besar pun. Ya, dia buat benda simple-simple je. Ajar masak simple-simple kari ayam apa sebagainya kan. Tapi orang nampak dia punya nilai tu maksudnya dia ni sangat baik, sopan santun sebagainya semua kan. Rumah simple-simple. Terus masa PKP meletup dia naik. Subscriber 3 juta. Jangan ikutlah segmen kita apa. Tapi kalau kata perempuan jual lipstick, jual barang kosmetik, jual semua. Kalau kata Instagram, buatlah video Instagram sikit. Untuk orang tengok produk kita tu. Kalau Facebook ni dia mencabar sikit lah. Facebook kita kena update. Kalau Instagram ni dia update dalam phone je. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ni saya tak tambah WhatsApp kat sini. Jadi tak tempat. Faham Faham. Cuma kalau perempuan ada produk yang ada label, saya cadangkan perempuan letak logo Instagram, tulislah nama Instagram perempuan di bawah tu. Oh, sebab macam saya jadi ni je, agent baru belajar jadi agent bukan produk sendiri. Okey tak tu. Ni untuk marketing atau jam periklanan. Saya saja paling simple iklan. Sebenarnya dekat mana iklan paling simple sekali? Dekat produk. Dekat produk. Okey, iklan bergerak yang paling murah dan tak payah bayar langsung kos kat mana? Iklan yang paling murah tak payah bayar kos. Jadi bergerak. Kat mana? WhatsApp. Word of mouth. Okey, word of mouth. Okey, tak apalah. Saya bagi dia jawapan dia. Tahu lama sangat kan. Okey, yang paling murah adalah dekat Mulut. T-shirt. Dekat mana? T-shirt. Kita pakai tu. Oh, t-shirt kita pakai. Contohnya okey. Buat servis apa? Contoh servis mak andam. Bila kita mengandam orang. Dekat t-shirt dari Jawa Rana nampak. Betul. T-shirt lah. Okey, faham. Letaklah kat tempat orang nampak. Kat bawah ke, kat mana-mana ke. Jadi contohnya, okey, cara tapi ada buat jadi mak andam ke apa kan. Pergi mak andam pengantin, janganlah kita ni beria melarang lebih daripada pengantin. Yang nak kahwin tu pengantin bukan kita. Kan? Perempuan pakailah baju t-shirt yang tulis apa? Mak andam viral. Buatlah logo Instagram. Orang kan mana viral. Tapi doktor, mana sekarang lebih glamour daripada pengantin. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Kesian maintain. Doktor, sekarang boleh buat dekat mask. Dekat mask. Macam Rizal Man buat tu kan? Rizal Man buat, satu mask tu Rizal Man. Sampai tu orang pakai. Tapi saya saja tapi yang buat mask, betul dia jual mask kan? Dia letaklah bawah tu. Dia letak logo Instagram. Dia tulis nama Instagram itu apa benda. Oh, nanya panjang. Ada orang pakai je sebenarnya tu. Orang pakai. Okey, benda yang orang pakai tanpa sedar kita buat marketing free untuk orang, apa benda? Perempuan rasa apa? Saya suka buat marketing ni. Marketing saya memang suka. Marketing free? Marketing free. Yang free, orang tak suruh kita buat begitu. Kita nak buat. Kita ni gatal nak buat. Cakap. Okey. Perempuan sedar tak budak muda pakai baju kan mesti ada Adidas, Nike, kasut pun Adidas, Nike, jam G-Shock paling besar pun kalau boleh nak pakai kan. Sedar tak dekat baju tu tulis betul-betul Adidas.
Ya, Betul? kita buat free marketing untuk Adidas. Oh, faham. Nampak tak? Kita sedang melakukan marketing untuk Adidas. Dia tak suruh pun buat. Okay, sedar tak benda tu? Sebab tu Abang Mat pakai baju tak ada brand kan, tak nampak brand. Oh, Ah, okay. ya. Sedar tak? Kadang orang pakai baju nak tunjuk brand tu kat luar. Kalau boleh lah. Macam kalau yang perempuan pakai baju apa yang kat luar kan? Oh ni Aryani. Tudung Aryani kan? Tudung. Tudung Aryani tak pernah. Ada tak Aryani PM kita tolong lah puan buat marketing untuk saya? Tak pernah kan? Nilofa. Nilofa. Kita pergi beli barang dia. Kita pakai. Mesti tulisan Nilofa tu letak kat luar kan? Betul. Mana ada simpan kat dalam? Taklah beli Aryani kan? Takkan tak nak buat kat dalam kan? Tak nak buat kan? Biar beli mahal letak dalam rugi doktor. Nampak tu. Dia buat free marketing untuk Aryani. Kan? Nampak? Kita kalau boleh kita nak branding kita tu sampai tahap tu. Tahap orang tak suruh buat pun. Kita yang orang nak buat. Customer kita nak buat. Kan? Sekarang ni yang branding yang paling simple. Kalau tengok t-shirt. Korban, akikah. Contoh perempuan buat contoh lah. Ada orang buat korban akikah kan. Siapa yang jadi orang kata yang kat dapur tu tolong masak dapat t-shirt orang selai tu lah. Orang tu akan pakai t-shirt mana tu. Akikah lah. Wedding of the year siapa-siapa ke. Itu beri marketing sebenarnya. Faham? Faham? Kalau nak faham, nak lagi faham untuk marketing senang je. Perempuan tengoklah tudung Aryani perempuan pakai tu. Makan. Tudung tu kita yang bawa kita perlu pilih pakai Aryani pakai kan. Kita pakai sebab nak tunjuk orang kita beli Aryani. Tapi Aryani kita promote tudung dia. Dalam masa kita tak sedar pun betul berlaku kan. Kita tengah promote tudung Aryani. Faham? Sama ada Adidas ke berbagai. Itulah kalau saya kata kalau untuk brand kita buat dekat mask yang kita buat tu, kalau siapa yang menjahit buatlah mask. Sekarang ni pun Sabella tu dia buat label Sabella tu kat baju di bawah tu. Dia nampak. Dulu brand baju kat belakang tag tu. Sekarang brand baju kat bawah yang dia orang boleh nampak. Oh Sabella. Baju tanpa tutup apa bagai semua tu. Dapat dah idea macam mana nak buat? Thank you. Market branding. Cukup. Branding simple je, kadang makcik garang pun brand simple juga. Dia bagi dia. Kamu makan. Bibi lah kamu di luar makan dulu. Okey, sebelum kita habis. Okey, ni adalah laman web yang perempuan boleh try tengok dekat mana kita nak buat Business Model Canvas. Perempuan boleh klik tengok. Kalau nak try Business Model Canvas, isi maklumat dan sebagainya. Boleh tengok kat sini. Boleh try. Ini semua free ni. Ni macam dummy ke doktor? Ya? Ni macam kita cuba buat sendiri yang macam dummy punya ke? Betul. Kita boleh buat sendiri benda tu. Kalau nak try kan nak tengok Business Model Canvas untuk bisnes apa ni, apa benda lah. Kenapa customer tak ada lah. Itulah sebab macam saya buat online kan, kadang satu hari tu boleh dapat sampai 3 orang, lepas tu diam. Kadang-kadang dia tak promote hari tu. Ada bisnes yang kita terpaksa slow promotion sebab apa? Sebab tak dapat nak cover semua. Betul. Dan dalam siapa yang ada handphone, saya tengok dalam Play Store. Dalam Play Store, buka Play Store, cuba type BMC. Akan ada beberapa apps yang mengajar kita buat BMC. BMC. Okay. BMC, Business Model Canvas. Perempuan boleh tengok ada Business Model Canvas and SWOT Analysis. Ada Business Model Canvas BMC. Yang ni dalam handphone saya ada. So kita download tu nanti kita boleh belajar kat situ lah. Download, belajar kat situ, try letak akal tiga-tiga kita tengok. Lepas tu kalau rasa tak penting app tu, buanglah app tu, tak salah. Download app tu pula. Saya suka situ, saya suka masuk app, saya download, saya main app sikit, tak best lah. Buang, saya buang aja. Agak susah buang Jangan tinggal banyak lah handphone, berat handphone kita kan. Okey, dah 9:05 minit. Saya nak tanya, ada soalan tak nak ditanya kepada saya sebelum saya tanya soalan kepada perempuan? Saya nak bagi kerja, saya nak bagi tugas untuk minggu depan. Yang lain tu perempuan boleh baca, saya nak bagi tugas.
Ada tak masuk Doktor, Ya. saya ada satu soalan tentang marketing tu. Aha. Kalau kita macam kita promote kan hari-hari, mesti ke hari-hari ataupun kita jangan terlalu macam try hard to promote tu, macam kita buat pamphlet kan, and then kita masukkan dalam WhatsApp. Adakah perlu hari-hari kita everyday, okay jam 9 lah contoh pagi kan, orang selalu tengok handphone apa semua. Everyday ada kita punya rawatan bekam. Bukankah macam saya kalau saya baca iklan terlalu banyak, macam dia balik-balik dalam satu hari tu, saya rasa dia tak berapa laku. Macam sebab tu dia nak kena promote. Dia tengok macam ni, dia tengok macam mana berapa matang dalam pasaran. Macam saya ni company baru yang buat rawatan bekam juga. Okay. Saya akan promote hari-hari, saya akan hantar kepada semua grup WhatsApp yang saya ada. Okey, saya tembak semua. Okey, besok saya akan pilih beberapa grup WhatsApp yang terpilih saja saya hantar. Oh. Lepas tu macam lusa, tengok dah ada sale sikit dah. Kita dah dapat lah, kita dapat niche market kita lah, siapa target sasaran kita betul. Kenapa? Sebab kalau kita buat hari-hari, orang menyampah ni. Saya target kalau macam tu, kalau puan tak ada pelanggan, macam ni. Puan, hari ni mungkin puan belas pukul 9 pagi. Kan? Esok puan belas pukul 9 tengah. Jangan tengok belas pukul 9 pagi setiap hari. Orang tengok kita, orang seram kan. Tengok nama kita naik, orang seram kan. Kita tukar waktu pula. Kan? So, hari ni pukul 9 pagi, esok pukul 11. Esok pula kita ambil lah pukul 3 petang ke, 2 petang ke. Lepas tu hari lepas tu kita buat lah pukul 5 petang. Lepas tu saya diam sekejap sehari. Lepas tu buat balik. Jadi janganlah selalu, maksudnya untuk awal-awal kita nak kenalkan produk kita tak perlu buat sekali tak. Bila orang dah kenal kita, tak pernah kita slow down pelan-pelan. Orang dah kenal customer dah ada, kita pun dah ada. Doktor, tapi macam katalah saya kan, saya ada buat few online. So kita kena pilih hari ke? Macam masuk hari ni kalau contoh macam WhatsApp status tu kita dah post pasal kita punya suplemen. So hari ni kita post suplemen je. So besok kalau besok kita post pula kosmetik. Macam tu okey tak doktor? Kalau WhatsApp status, kita punya status tak apa kita post orang tengok. WhatsApp status saya cadangkan buat hari-hari. Kira semua produk serentak hari-hari. Bukan serentak je lah maksudnya? Maksudnya contoh macam saya buat 3 lah. Contoh Shakely, lepas tu suplemen, satu lagi kosmetik. Maksudnya mungkin hari ni buat suplemen A, besok buat suplemen B, besok buat suplemen C. Maksudnya tu macam satu hari tu kita fokus satu produk je lah. Ya, betul. Okay, bukan apa, sebab bila WhatsApp status, mula-mula ada jadi annoying tau. Macam, alah apa benda lah dia ni WhatsApp status. Bila kita tengok, orang tengok tu, orang kutuk tapi orang tengok. Betul. Betul tak? Kadang dia just biar je status tu berjalan. Lepas tu besok, salah status up lagi status. Dia bunyi kan? Dia tengok apa status tu. Itu macam, hari ni up status. Sudah, mau habis sudah. Faham? Tapi kalau produk yang itu saya suggest buat hari-hari tak apa. Tak salah. Sebab kita nak make sure kita punya engagement dengan pelanggan tu ada. Maksudnya benda tu berterusan, at least dia tahu kita still buat benda tu lah. Maksudnya aku nak cari produk ni, dia masih buat macam tu. Betul. Okay. Faham. Okay, terima kasih doktor. Status tu, status kita tau. Bukan orang punya. Macam mana? WhatsApp status, itu adalah status kita. Faham. Tapi kadang-kadang buat berapa kali kan? Kita risau macam orang annoying kan. Tu je sebenarnya. Tak, annoying kenapa? Sebab kita boleh status, siapa boleh tengok. Boleh Pak. Okay, terima kasih doktor. Dia tengok macam mana perniagaan nafsu kita Okey, tak apalah, sebelum kita nak habiskan, ada soalan tak? Jangan soalan terakhir tu kan terakhir. Ya, doktor, saya nak tanya. Kalau kita nak buat promosi kan, kita masuk dekat grup WhatsApp, kita masuk dekat Facebook pun like ada 1-2 je. Lepas tu WhatsApp pun mula-mula diorang macam hebat lah berbicara macam cakap-cakap, tiba-tiba masuk yang bisnes punya diorang senyap, tak nak
tak nak komen apa-apa. So kita ada segan kan macam tu. Macam mana doktor? Kita nak teruskan Kalau macam tu, promosi saya macam tu ke suggest macam mana? untuk promosi, Puan buat status Facebook, buat status WhatsApp. Jangan duduk di situ pilih So dulu. tak sesuai lah masuk dekat dalam grup macam tu. Yes. Mungkin kan orang nak tengok orang menyampah dah kan. Tak apa, kita buat Ah. status, kita buat status lah. Buat status lah. Sebab kalau status Facebook, dia akan berjalan dan orang akan tengok. Kalau saya buka Facebook Puan, dia akan appear kat atas sekali. Orang akan tengok lah. Contoh orang kata, okay ni perniagaan ni, ni produk ni. Sebab kalau kita keep blast maklumat, takut orang rasa annoying, orang rasa kita menyampah. Kalau kita blast hari-hari, rasa orang menyampah, kita cuba blast 3 hari sekali. Kalau menyampah juga, kita buat 5 hari sekali. Cuma macam ada group business pun kadang macam saya kan nak post kan. Bila kita post kita punya kan, dia macam diam krik-krik. Alamak, produk aku ni tak sesuai ke nak post ni. Ada macam tu. Padahal ada je orang post produk pasal suplemen kosmetik tapi bila kita post dia macam krik-krik kan. So macam saya rasa macam okay lah stop lah dulu buat fokus satu je lah Instagram. Macam tu dengan WhatsApp status. Satu je lah yang cara saya lah. Bagus WhatsApp status ni, status. Semua kontak yang ada dalam WhatsApp kita boleh tengok status kita tau. Betul? Maksudnya tak semestinya orang target sasaran kita tu je. Kadang orang kata jiran kita boleh tengok kan, dia buka Facebook, dia buka WhatsApp tu tengok, oh lah dia ni pergi makan kat kedai ni punya. Kadang jiran pun tak tahu kita buat bisnes apa bila dia tengok status kita buat benda ni ke. Dia macam tu. Kalau macam puan tadi tu yang katanya orang dah rasa macam annoying dah, cuba up status tu dekat Facebook, cuba up status tu dekat WhatsApp. Jangan keringkas lah. Lepas tu letak gambar produk, tulis lah apa-apa. Kat Facebook kan boleh tulis produk terbaik. Letaklah gambar love sikit. Okey, boleh? Jelas. Kita baca lagi, jangan risau. Ni baru permulaan awal. Kan, baru pemanas badan. Nanti minggu depan kita baca lagi. Okey, saya nak bagi tugasan kepada perempuan. Agak tak membebankan Okey, kita ada 9 business assessment component. Saya nak perempuan, kalau company ni adalah perempuan dengan company lah. Siapakah perempuan punya partner? Saya ambil contoh kalau saya meniaga char kway teow tadi tu, partner saya adalah pembekal udang, pembekal kway teow, pembekal minyak, pembekal bawang putih, pembekal kicap char kway teow. Ada dia orang ni, bolehlah saya buat char kway teow. Tak ada dia orang, tak jadi char kway teow. Jadi kway teow goreng biasa je. Okey, ini saya senaraikan juga apa aktiviti saya. Aktiviti saya adalah menggoreng char kway teow, buat sale, penghantaran, bagi semua itulah. Okey, resources saya apa resources saya? Janganlah. Ada modal, saya perlukan tapak, saya perlukan Dah pasal tapak, saya perlukan tu air, dia tengok buat saya PA perlu pula. info. Apa tengok pula kat kita punya value, apa value yang kita bagi. Kalau puan, tadi puan buat bekam tu, mungkin puan kata value saya adalah saya bagi nasihat kesihatan secara percuma. Itu adalah value puan. Customer relationship ni, kalau kita buat contohnya bekam tadi juga, lepas habis bekam, saya akan WhatsApp customer, saya tanya dekat customer apa feedback dia. Sihat tak rasa. Sama kat macam customer kat atas tu, customer segment atas tu. Okay, saya nak perempuan list kan. Perempuan saya nak tanya. Saya tanya contohnya saya tanya, okay, Puan Norma punya partner siapa ya? Yang penting dalam company kita tu, yang membolehkan tak ada dia tu memang tak jalan company kita. Doktor, Doktor, saya partner tu saya tak faham sebab macam bisnes saya sendiri yang jalankan. Saya tak dependent dekat mana-mana supplier. Artinya kalau saya selalu ada backup macam macam saya punya barang-barang peralatan bekam tu kan. Saya memang dah ada extra. Saya tak everyday sebulanan pun itu ke maksudnya. Artinya pembekal saya ialah jarum farmasi itulah. Itulah partner puan. Okey. Contohnya, farmasi tak nak bekalkan jarum kepada puan. Puan nak tutup ke apa? Contohnya kan. Sebab saya ada alternatif kan sayatan. Jadi kalau tak ada maksudnya kalau tak ada jarum tu ada selalu ada backup lain punya treatment macam tu. Macam contohnya puan untuk bekam mungkin puan perlukan tisu, puan perlukan jarum,
Oh. Yang benda-benda yang tak ada dia, kan? Maksudnya tak ada supplier ke, tak ada tak ada material tu, tak jadi usaha kita. Tak jadi bisnes Ya, kita. ya. Okey, okey. Faham. Contohlah, kalau saya buat kereta diam, tak ada pembekal makanan seafood, tak ada pembekal ni. Faham. Saya nak buat kereta ni. Ya, ya. Faham. Terima kasih doktor. Saya nak semua, kalau boleh semua buat maksudnya dalam kertas, ni tulis sikit. Doktor, Ya, ya. customer segmen tu apa? Customer segment ni kita target sasaran kita kepada siapa. Oh, sasaran. Dari segi geografi. Kalau puan nak target, kalau kita jual produk kosmetik, mestilah orang-orang yang di mana. Kalau kata orang tu di kampung sekian-sekian, berapakah dia punya, dia boleh beli harga berapa? Alamak, tadi. Customer segment. Contoh customer segment kita target sekolah rendah, budak umur 30 tahun, budak 40 tahun. Itu customer segment tu. Aisyah diamlah Aisyah. Ibu tengah dengar ni. Channel ke? Channel? Channel yang Cara FB kita semua tu. sampaikan produk kita kepada pelanggan. Kita sampaikan produk kita kepada pelanggan. Sebagai contohnya macam ni Kalau kita buat rawatan bekam, channel dia jumpa pelanggan, sebelum pelanggan jumpa kita. Channel fleksibel lah. Tak jelas doktor. Tak jelas doktor. Saya ulang channel Channel. Channel ni adalah macam mana kita nak bawa produk kita sampai ke tangan pelanggan. Okay, faham Maksudnya penghantaran ke macam mana? Dia penghantaran, marketing. Macam mana pelanggan boleh mendapatkan produk atau servis kita. Oh, okey. Ialah melalui yang macam FB semua tu lah yang tadi doktor dah ajar tu kan? Betul. Contohnya yang kalau dari Insta. Saya buat bekam, channel saya nak menyampaikan khidmat bekam kepada pelanggan, dia ada dua pilihan. Sama ada saya pergi ke rumah pelanggan atau pelanggan datang ke rumah saya. Ya. Yang penting servis sampai dan saya boleh buat duit. Jadi saya gunakan channel yang betul, saya boleh buat revenue kat sini. Nampak tak? Faham doktor, terima kasih. Maksudnya channel ni kita logistik lah. Macam contohnya kalau kita nak jual produk dalam Shopee Lazada, channel yang kita gunakan adalah JNT, kita hantar punya courier. Channel kita lah. Dia membolehkan produk sampai daripada kita sampai kepada pelanggan. Okey, ada soalan lagi nak tanya sebelum kita buat latihan ni? Doktor nak tanya. Macam saya, partner saya post laju ke? Sebab saya buat online kan. Kalau satu pakai JNT courier services lah, tu dia lah partner. Pasal aktiviti saya macam pergi buat iklan, buat post macam tu lah. Resource ni mentah. Kalau macam kosmetik kita punya resource kita apa? Supplier kita tu yang bagi resource. Supplier kita lah. Supplier dia adalah partner, dia adalah resource kita. Maksudnya resource ni online produk tu, macam tu. Betul. Contohnya okay, saya nak produk sekian. Saya minta kat puan pun tak ada. Tak ada resource. Aku nak jual macam mana? Okay. Dia akan jadi macam ni Dia adalah partner kita. Macam dia adalah resource kita. Tanpa dia memang tak jalan company kita. Tapi JNT ataupun perusahaan itu bukan kita resource. Itu mungkin partner je. Macam mana? Kalau macam JNT ataupun courier services, dia partner je lah. Dia bukan tanpa resource ni more to supplier lah. Macam okay, faham. Sebab resource ni dia more macam contohnya beza dia dengan partner. Kalau dia tak post laju cuma partner, dia bukan resource. Sebab tanpa post laju, kalau kita ada produk suplemen A, kita nak jual kepada jiran kita, boleh je jual, tak masalah sebab kita ada resources. Kan? Takkan nak kita pakai post laju atau rumah sebelah kan? Faham? Okey, boleh? Boleh. Boleh. So resource ni orang yang kita bergantung lah. Betul. Okay, faham. Okay doktor, terima kasih. Okay, sama. Saya nak suruh semua perempuan buat latihan sikit. Identify ataupun kenal pasti semua benda ni. Dan saya nak perempuan hantar kepada mentor-mentor masing-masing dalam grup WhatsApp tu, boleh? Boleh insyaAllah. Nanti saya tanya update daripada Dr. Jamal,
Cik Din, daripada Dr. Nurul. Dia orang ni hantar ke tak latihan? Ya. Boleh insyaAllah. Dia berapa latihan tu bukan untuk saya untuk perempuan Bila perempuan faham, perempuan buat latihan, perempuan cakap, salah lah. Ditegur oleh inilah, oleh Mentor. Ini dapatlah ilmu kan. Faham? Sebab saya dah tengok orang-orang semua memang tak mampu saya tengok semua kan. Okay, boleh 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 insyaAllah. insyaAllah. Apa minggu depan saya akan spot check. Saya sebut nama siapa-siapa, siapa kena lah. InsyaAllah. Minggu depan kita jumpa lagi insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. 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 Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Waalaikumsalam. Semoga ilmu yang dapat yang hari ni sikit tu diamalkan InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi